Kak Ija nak kongsikan macam manakah caranya kita nak menguruskan kerja rumah kita. Waktu kita berpantang sendiri ni kan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat pagi. Hari ni jumpa lagi dengan Kak Ija. Boleh dengar tak? Jadi Kak Ija nak tunggu dulu. Siapa-siapa yang nak masuk, nak sama-sama borak dengan Kak Ija, bagi ibu-ibu yang bakal berpantang sendiri. Hari ni Kak Ija nak kongsikan macam manakah caranya kita nak menguruskan kerja rumah kita. Waktu kita berpantang sendiri ni kan. Dan almaklum zaman COVID ni mungkin ramai yang terpaksa berpantang sendiri. Jadi kita tunggu sekejap. Kak Ija tunggu sekejap korang masuk. Siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hi, minta tolong share, minta tolong love sikit. Siapa yang dengan Kak Ija ni? Minta tolong like sikit, minta tolong share, minta tolong love. Hari ni Kak Ija dekat rumah juga, kat kawasan rumah. Penat duduk dalam, kita duduk luar pula hari ni kan. Tapi hari ni Kak Ija nak kongsikan dengan korang macam mana cara kita yang berpantang sendiri ni nak menguruskan kerja rumah. Kan almaklum perintah kawalan pergerakan ni mengakibatkan kita ni tak boleh nak panggil orang bantu kan. Ada yang tak boleh nak balik kampung berpantang. Dah rancang ni nak berpantang kat kampung tapi tak boleh juga. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita bantu untuk kita memudahkan urusan kita kan, terutama mereka-mereka yang berpantang dengan yang dah ada anak-anak kan, anak pertama, anak kedua ada juga dengan kita kan. Jadi apa yang boleh bantu kita meringankan kerja rumah kita. Macam mana kita ni boleh ke buat kerja rumah sedangkan kita tengah berpantang. Okay, itu yang Kak Ija nak kongsikan dengan korang. Jadi siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hi sikit, minta tolong like, minta tolong share, nak minta tolong Kak Ija tak nampak korang punya komen lagi ni. Kalau boleh minta tolong say hi sikit dekat Kak Ija, komen hi jadi Kak Ija nampak korang ada kan. Kita tunggu sekejap. Sebenarnya ni adalah satu perkara yang sangat-sangat bagus kalau korang boleh ikut bagi ibu-ibu yang bakal melahirkan 2-3 hari lagi ni, seminggu 2 minggu ni. Kalau korang boleh ikut dengan betul, insya-Allah korang akan mudah dalam urusan harian korang. Kan? Jadi akan mudah dalam urusan harian korang berpantang sendiri di rumah insya-Allah. Kita kalau boleh macam-macam mana cara pun kita nak cari satu cara yang paling mudah untuk kita uruskan diri kita, untuk kita uruskan keluarga kita. Betul kan? Kak Ija rasa semua pun macam tu dalam tempoh masa sekarang ni. Alah, nampak pula leher akak kau ni. Kan? Jadi, yang pertama sekali, apakah yang kita paling kena sediakan untuk kita berpantang sendiri? Macam mana kita nak bagi berpantang sendiri kita ni berjalan dengan lancar? Okay, macam mana kita nak bantu tempoh berpantang kita ni berjalan dengan lancar? Sorry. Okay, nak kata baju akak kau macam sama dengan akak kau punya kursi kat belakang. Nampak ya, jelas ya, kat dalam gelap sikit. Bising sikit sebab anak ramai tengah-tengah cuti jadi Kak Ija kat luar. Kak Ija kat luar dekat laman. Kat laman kita duduk main laman sekejap sambil-sambil borak dengan korang. Okey, berpantang sendiri. Kalau bagi adik-adik yang bakal berpantang sendiri, perkara paling penting untuk korang walaupun kita ni dah buat perancangan sebelum ni kan, dah buat perancangan nak pantang balik kampung, mak dah carikan bidan, mak dah carikan herba semua, mak dah siapkan semua dekat kampung, tetapi disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan ni kita ada kekangan, contohnya kita tak boleh nak balik kampung, juga boleh membahayakan baby kita sebab kita tak tahu orang-orang dekat kampung kita tu ada jumpa siapa-siapa ke kan, kita tak tahu pergerakan diorang. Jadi ianya juga boleh mendatangkan bahaya kepada baby kita yang baru lahir ni. Jadi sangat-sangat bagus kalau korang hanya berpantang di rumah korang sendiri. Sangat-sangat Kak Ija sarankan kalau korang boleh berpantang di rumah korang sendiri supaya tidak mendedahkan anak baby baru lahir ni kepada perkara-perkara lain, kepada bahaya yang lain kan. Kita tak nak dedahkan baby kita. Jadi
balik daripada hospital, korang dah akan start berpantang sendiri. Jadi apa perkara yang paling penting untuk korang prepare sekarang ni sebelum korang melahirkan? Mungkinlah lagi 2-3 hari korang nak melahirkan. Betul jadi yang paling penting Kak Ija nak kongsikan ada 4 perkara yang paling penting yang korang boleh prepare awal-awal ni sebelum korang pergi ke labor room supaya kerja rumah korang dalam tempoh masa berpantang nanti boleh dijalankan dengan smooth ataupun lancar kan. Pertama, Kak Ija faham ramai yang yang bakal bersalin sendiri ni, yang berpantang di rumah ni, sekarang ni Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau bagi isteri-isteri polis, bagi isteri-isteri kepada doktor kan, isteri-isteri kepada ataupun pekerja-pekerja hospital mungkin ada masalah sikit sebab dia orang tak ada bantuan suami. Kan? Mungkin ada masalah sikit sebab korang tak ada bantuan suami dan Kak Ija faham yang mungkin suami korang kena kerja lebih masa pula time ni. Memang korang akan ada satu cabaran yang sangat besar sebenarnya bagi ibu-ibu yang bakal melahirkan dengan dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni dengan suaminya tak ada. Kan suaminya kena pergi kerja dan suami dia pun tak boleh sangat attach dengan dia sebabnya kita tak tahu suami jumpa siapa-siapa. Betul kan? Sebab masalah virus sekarang ni, jadi kita kena adapt to the situation. Kena belajar menerima keadaan tu. Perkara pertama yang sangat-sangat korang penting untuk korang untuk korang sediakan adalah persediaan mental. Mental korang sangat-sangat kena kuat. Okey, waktu macam ni persediaan mental adalah sangat-sangat penting. Kenapa Kak Ija cakap persediaan yang paling utama korang kena tak ada adalah persiapan mental adalah kerana banyak kebarangkalian yang bakal korang tempuh. Berbeza dengan korang bersalin dulu-dulu, ada orang boleh datang assist, ada orang boleh datang tolong tungkukan, ada confinement lady boleh bantu kan, ada mak boleh datang ataupun kita boleh bersalin di rumah, di kampung, di rumah mak. Tapi sekarang ni korang tak ada benda tu yang boleh tolong korang. Kita bersendirian sekarang ni. Jadi persiapan mental kita tu sangat-sangat penting. Kita siapkan minda kita untuk mendapat perkara yang paling buruk, paling teruk lah. Okey, kita kena prepare apa Kak Ijab? Benda apa perkara yang paling, siapa nak tahu apakah antara perkara-perkara yang kita kena rasa kita ni dah kena prepare sangat. Contohnya dah buruk sangat dah ni keadaannya. Contohnya kita kena prepare kalau kita kena rengat. Antara perkaranya ya. Kita kena prepare, kita kena mindset kita tahu, okey kalau aku kena rengat, aku kena buat macam ni. Kena tahu ya sebab korang seorang. Okey, korang seorang dan korang sangat-sangat kena ada ilmu. Okey, sebab nak handle benda ni dalam keadaan korang yang lemah dan benda ni sangat sakit untuk korang. Dan Kak Ija percaya bila korang tempuh ni, kalau korang seorang tu kita akan rasa sedikit down kan. Kak Ija tak nak korang down, jadi Kak Ija nak korang siapkan mental korang. Sebab benda ni adalah antara perkara-perkara yang selalu buat ibu-ibu rasa down, rasa tertekan. Jadi kita tak nak. Kita nak elakkan kan. Jadi pertama sekali korang kena siapkan mind. Antara perkara yang korang kena tahu, perkara kebarangkalian yang korang boleh kena adalah rengat. Bagi ibu-ibu yang dah bersalin anak anak kedua ni, selalunya dia orang akan kena rengat. Ada orang yang anak kedua kena rengat kan. Jadi Kak Ija nak korang bersedia untuk hadapi rengat. Okay. Apa yang saya kena sediakan Kak Ija kalau saya kena rengat? Kan? Untuk ibu-ibu yang kena rengat, pertama sekali sediakanlah tungku. Tungku kena ada ya. Rengat ni dia adalah proses pengecutan rahim sebenarnya. Pengecutan rahim tu berlaku lebih sangat cepat kan. Jadi dia menyakitkan. Okey, kena ready untuk dengan ilmu untuk menyusukan baby dengan betul. Sebabnya lagi kita banyak susukan baby, memang dia akan rasa sakit bahagian rahim kita. Bila kita susukan baby tu kita akan rasa sakit. Tapi rasa ini lebih kerap kita menyusukan baby, lebih cepat rahim itu mengecut pada kadar yang sepatutnya kan. Jadi sangat-sangat penting untuk korang prepare.
Sediakan juga ubat tahan sakit, takut-takut demam kan. Takut-takut demam. Boleh sediakan Panadol. Boleh ke dalam pantang ambil Panadol? Boleh. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah tak mendatangkan mudarat kepada baby kita kalau baby kita normal lah. Okey. Selain daripada tu, korang kena tahu kat mana nak bertungku. Macam mana korang nak tungku diri korang seandainya korang ada masalah rengat. Kena tahu. Okey, bila korang nak kena bertungku. Ini adalah ilmu-ilmu yang korang kena siapkan. Persiapan mental. Persiapan mental yang korang kena ada untuk berpantang sendiri. Okey, perkara pertama sekali adalah siapkan diri hadapi rengat. Yang kedua adalah siapkan diri untuk hadapi bengkak susu. Okey, ataupun ketiadaan susu. Dia ada dua, bengkak susu dan ketiadaan susu. Ada orang dia terlampau banyak kalau Caesar boleh tungku juga ke? Boleh tungku, tapi jangan tungku dekat bahagian luka. Okey, kat bahagian tepi-tepi sahaja ya. Hidayah. Macam tu. Okey, kita sambung balik tadi. Jadi, kena siapkan untuk hadapi bengkak susu ataupun ketiadaan susu. Jangan stres. Jangan stres dengan perkara ini kerana ini adalah perkara normal. Memang biasa ada ibu-ibu yang kurang susu. Okey, memang biasa ada ibu-ibu yang lambat susu dia produced. Yang terhasil susu tu lambat. Dah 3-4 hari baru ada susu yang banyak. Ini adalah perkara yang biasa. Jangan rasa kita ni fail. Perempuan bila berpantang sendiri ni, perkara yang paling kita tak ada adalah support tau, life support. Maknanya support daripada segi in-house support. Support secara langsung. Kalau suami tak ada, lagilah teruk kan. Kalau suami terpaksa bekerja, lagilah korang kena kuat. Jadi kena bersedia. Sekarang ni Kak Ija tahu banyak sebenarnya page-page yang ajar pasal penyusuan ibu secara betul kan. Banyak Kak Ija pun pernah jumpa. Banyak juga page-page yang Kak Ija tengok, oh bagus dia orang ni ajar. Mungkin berbeza daripada cara tradisional. Ada cara yang moden untuk memperbanyakkan susu. Macam mana cara nak merangsang kelenjar susu kan. Jadi benda-benda ini adalah perkara yang korang kena ambil tahu. Sediakan diri korang sebelum korang pergi ke labor room. Okey, maknanya ni sekarang ni korang dah kena baca. Jangan tengok Facebook banyak sangat. Input korang perlukan input untuk persediaan mental korang. Okey, seterusnya, apakah yang seterusnya? Contohnya bengkak susu. Tadi Kak cakap pasal ketiadaan susu. Seterusnya adalah pasal bengkak susu. Apa daun berputik? Tak lama banyak pokok buah kat rumah kat kau ni. Okey, bengkak susu. Jadi apa yang saya kena sediakan dengan kalau saya kena bengkak susu? Okey, bengkak susu adalah satu lagi cabaran sebenarnya bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Ianya pertama memang dia tak selesa, sakit. Sekejap ya, kita baca sekejap lagi kita balas Caesarean Rizna. Kan, sekejap kita balas ya. Bengkak susu ni dia memang bagi kita rasa sakit. Ada yang sampai boleh buat kita demam. Jadi kita kena tahu macam mana nak handle. Banyak Kak Ija pun ada pernah share dekat page. Jadi korang scroll lah macam mana cara nak kurangkan bengkak susu. Okey, insyaAllah kalau kita ada ilmu, bila kita tempuh perkara tu, kita lebih tenang. Kita tak stress out. Kita tak cepat mengalah. Kita okey, aku dah tahu benda ni. Aku akan cuba method ni. Okey, jadi kita punya kesakitan pun kita boleh hadapi dengan cepat. Kita boleh hadapi dengan cepat. Jadi ini adalah ini nombor 3. Tadi Kak Ija cakap pasal rengat. Kedua adalah pasal bengkak susu. Ketiga adalah pasal tak ada susu. Okey, keempat adalah pasal baby kembung. Okey, baby kembung. Banyak ibu-ibu mempunyai anak-anak yang suka kuat menangis. Kan? Ini adalah satu sangat-sangat cabaran tau. Pertama adalah kita tukar time tidur kita kan. Daripada tidur time pada malam, kita tak boleh tidur malam kan. Sekali nak tidur pun baby asyik menangis kan, tak dapat tidur. Okey, tak dapat tidur sebab baby asyik menangis sebab kembung. Ini kita cerita pasal kembung dulu ya. Pasal kolik ataupun angin dalam perut baby. Bukan cerita pasal dia sakit benda lain. Kita cerita pasal dia tak boleh tidur pasal kembung. Jadi korang kena ada ilmu macam mana nak tackle ataupun nak handle keadaan seandainya baby kita menangis malam-malam tak boleh tidur sebab kembung.
Apa yang kita kena buat kalau baby kita menangis malam sebab kembung? Sebab ada banyak baby kat luar sana memang tak boleh nak cakap tidak, memang ramai yang bermasalah macam ni. Baby dia kembung ataupun baby kena tahu macam mana keadaan kalau baby kembung dan macam mana keadaan kalau baby tu ada masalah lain. Contohnya ada pasang ke, angin pasang ke, kita kena tahu. Ini adalah antara perkara yang memang kita kena set dekat mindset kita yang kita kena siapkan. Kena prepare, okey? Okey, sekarang ni nak balas, nak jawab Riza punya soalan. Nak tanya, saya bersalin 6 bulan lepas. Period lepas bersalin normal. Tapi period bulan ni pelik. Saya period 20 hari bulan Mac. Darah keluar biasa je. Pada 24 Mac, saya minum air lam kunyit. 25 Mac, darah banyak keluar sampai ke hari ini. Apa yang berlaku ya, saya risau ni. Okey, sebenarnya dia macam ni ya. Kalau sebab tu kalau Kak Ija, kalau daripada segi Kak Ija pun tak nak cakap banyak sangat sebab orang meniaga kan. Daripada segi perawatan, dalam tempoh period, kalau orang, macam mana nak cakap, kadang offense pula kan. Jangan minum air kunyit sangat. Jangan minum air kunyit sangat sebenarnya. Terutama kalau kita period. Kalau korang nak minum herba time period, kena tahu jenis-jenis herba. Sebab ada herba yang sangat panas untuk korang minum time period. Okey, jadi dia akan mengakibatkan pengeluaran darah yang banyak. Ada juga herba yang dia bergantung kepada rahim kita, ketebalan dinding rahim kita ya. Ada juga rahim orang yang tak tahan bila minum herba yang tak betul dalam tempoh masa berdarah, dia akan mengakibatkan darah kering, tak ada darah. Okey, ada yang tak ada darah, ada yang keluar darah banyak. Jadi kena tahu apa yang kita makan, sebab apa kita minum herba tu dan apa efek daripada herba yang kita minum tu. Jadi kena tahu. Nanti WhatsApp lah Kak Ija, senang Kak Ija nak cerita, nak tanya lebih lanjut. Okey. Jadi seterusnya, tadi Kak Ija cakap pasal persediaan mental, betul kan? Okey ya Ziana. Tadi reply dia pasal dia tanya kan, dia minum lam kunyit apa Kak Ija pun tak tahulah tu, tapi mungkinlah herba tu ada campuran bahan-bahan yang tak sesuai untuk rahim dia kan. Jadi dia ada massive bleeding. Harap bleedingnya tak terlampau banyak lah kan. Normal bleeding is okay. Tapi kalau terlampau banyak bleeding tu kena pergi buat pemeriksaan lah. Macam mana nak berhentikan darah. Okay. Seterusnya. Tadi kita cakap pasal mindset. Ini memang perkara-perkara yang kita kena get ready seandainya kita nak berpantang sendiri di rumah. Apa jadi gelap ni. Kalau kat luar dia selalu macam ni. Dia jadi gelap. Kan. Jadi seterusnya, tadi kita cakap pasal mindset. Keduanya adalah pasal checklist ataupun perancangan ataupun checklist. Checklist ni apa Kak Ija? Ni adalah kalau kita nak beli barang kat dapur kan, kita tulis dulu apa yang barang-barang yang suami kena beli. Kan? Sebabnya kita berpantang sendiri ni dalam rumah, banyak kerja sebenarnya yang kita akan rasa sakit mata. Okey, banyak kerja yang kita akan rasa sakit mata. Semua kita rasa kita nak buat. Kita nak menyapu, kita nak nak jemur baju, nak angkat baju, semua nak buat. Orang perempuan memang normal. Kak Ija tahu, Kak Ija faham. Sebab Kak Ija pun macam tu. Okey, jadi apa yang korang kena buat adalah buat checklist. Apa yang korang boleh buat dan apa yang korang tak boleh buat. Apa yang korang boleh buat, asingkan dengan apa yang suami kena buat. Suami memang kena terpaksalah, isteri dah melahirkan, suami memang terpaksalah ambil part buat kerja rumah time ni. Okey, sebabnya isteri terpaksa berpantang sendiri dan isteri dalam keadaan memerlukan rehat. Dan banyak benda yang isteri awak tak boleh buat masa ni kerana ditakuti mendatangkan mudarat. Dan kalau mudarat pada isteri awak time ni, sangat-sangat susah untuk awak nak pulihkan dia pula time kemudian. Jadi sangat-sangat penting untuk korang buat checklist apa kerja korang boleh buat, apa kerja yang suami kena bantu. Kena dapat persetujuan bersama, berbincang. Okey? Seterusnya, selepas checklist, kita dah tadi Kak Ija cakap pasal mindset, kena get ready, buat checklist. Yang ketiganya, siapkan menu berpantang korang. Semua orang main Facebook kan. Kak Ija rasa banyak menu-menu yang sihat, yang bagus, yang korang boleh ambil daripada internet ni. Pastikan pemakanannya betul lah. Maknanya pastikan
bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang selamat untuk ibu berpantang kan. Jadi mana-mana yang korang rasa bersesuaian dan boleh ambil, jadi korang ambil dan salin lah. Ambil yang simple-simple. Jangan terlampau nak makan vas-vas sangat dalam pantang. Sebab apa? Proses pemakanan dalam pantang ini adalah sangat-sangat penting untuk membantu korang. Pertama, menurunkan berat badan. Kedua, mengembalikan balik tone badan korang. Ini adalah masanya. Korang takkan boleh nak turun berat badan 20 kilo pada masa yang lain dalam masa 44 hari. Tetapi kalau korang berpantang dengan betul, korang memang boleh turun 20 kilo dalam masa 44 hari. Kak Ijah cakap macam senang je Kak Ijah cakap 20 kilo boleh turun 44 hari. Kak Ijah pernah buat ke? Ya, Kak Ijah pernah buat. Ya, Kak Ijah masa mengandung selalu kalau anak ketiga, masa anak pertama kedua memang kecil lah. Kak Ijah memang orangnya kecil je dulu sebelum Kak Ijah thyroid ni. Okey, berat pun dalam 52 kilo je macam tu. Jadi bila mengandung Kak Ijah akan naik sampai 70 kilo. Macam tu kan. 72 kilo last mengandung. Jadi bila lepas habis pantang Kak Ijah akan balik semula kepada berat 52 kilo, 49 kilo macam tu. Jadi bila kita mengikut aturan yang ditetapkan, kita makan mengikut portion yang bagus. Jangan terlampau nak makan macam-macam. Macam Kak Ijah cakap tadi, makan 6 kali sehari tetapi sedikit-sedikit. Selalu Kak Ijah pesan macam tu. Jadi diet ni sangat-sangat penting dalam tempoh masa berpantang. Sebab apa? Dianya sangat-sangat dapat membantu korang mengurangkan berat badan. Korang nak cantik semula, korang jagalah makan berpantang korang. Pilih makanan yang tak gatal. Okey, ramai orang salah pilih ikan selalunya. Salah pilih ikan. Kita rasa kita makan tu dah berpantang dah. Tapi kita salah pilih ikan mengakibatkan luka kita bernanah, mengakibatkan luka kita bengkak kan. Jadi kena tahu. Kalau kata kita tahu ikan tenggiri, ikan selah je boleh makan je lah ikan tu dulu. Kan. Buatlah, bersabarlah dalam tempoh 44 hari ni. Kan. InsyaAllah, tertendang pula dah. InsyaAllah korang akan dapat result yang sangat baik pada Kak Ijah lah. Kak Ijah memang mengamalkan macam tu. Kak Ijah memang orang yang sangat, kalau Kak Ijah kata rigid, maknanya kalau Kak Ijah kata berpantang, kalau dulu mak Kak Ijah selalu dia memang bagi makan ikan tenggiri, ikan selar, dan bila dah macam dah 20 hari macam tu baru dia bagi kita makan ayam. Itu pun kering-kering. Kalau kita orang dulu-dulu pantang memang makan kering. Okey, makan nasi, ikan panggang, lada hitam dengan sedikit sup sayur lah. Macam sup sayur contohnya sawi, lobak putih kan, memang kita akan rasa macam offense sikit lah sebab benda tu je makan selalu kan, tapi boleh variety kan. Mungkin korang boleh buat ikan steam, mungkin korang boleh buat ikan black pepper, boleh macam-macam korang boleh buat sebenarnya, tapi make sure dia punya cara penyediaan tu bagus. Okay, macam tu. Jadi buat list of menu yang boleh suami korang sediakan untuk korang dengan mudah, ataupun kalau suami tak ada untuk membantu, korang boleh sediakan dengan mudah. Kan, ikat bengkong kuat-kuat, boleh siapkan masakan. Cumanya janganlah korang menumbuk cili dengan batu lesung. Yang perkara-perkara yang korang tak boleh buat dalam tempoh masa berpantang ni, janganlah buat sebabnya ianya akan mendatangkan kemudaratan. Okey, kita nak elakkan kemudaratan time ni. Nak elakkan, berpantanglah dengan betul sebab sekarang ni kita tak nak duduk hospital lama. Okey, kita tak nak duduk hospital lama, kita tak nak mendedahkan anak kita kepada virus. Okey, jadi sangat-sangat penting untuk korang buat. Jadi Kak Ijah tadi, pertama mindset kita kena kuat. Keduanya korang kena buat checklist ataupun buat apa yang kita boleh buat, apa yang boleh tak buat, buat jadual waktu. Jadual waktu kerja lah untuk korang, untuk kita dan untuk suami kita. Yang ketiga dia buat menu, siap-siap menu masakan apa yang kita boleh makan untuk 44 hari tu kalau boleh. Sebab apa? Kak Ijah rasa korang banyak masa kan. Jadi banyak masa kalau korang boleh siapkan menu ni untuk 44 hari, sangat-sangat memudahkan. Suami nak pergi beli barang senang sebab dia dah tahu menu apa yang korang nak masak. Dia nak masak pun senang sebabnya dia dah tahu apa yang dia kena masak. Sebab idea nak masak ni susah tau kan. Jadi korang pun boleh makan dalam time yang ditetapkan. Okey, yang seterusnya, apa lagi yang korang kena prepare adalah prepare untuk, macam tadi Kak Ijah cakap, sediakan untuk
mindset kita ni adalah sangat penting. Komunikasi korang dengan suami hendaklah baik. Yang last kali komunikasi. Okey, prepare berbincang dengan suami, cakap betul-betul kan, bagi tahu betul-betul suami, abang, yang, darling, habib, bibi, macam-macam lah orang panggil, papa, mama, daddy, apa semua tu. Saya bakal berpantang ni, jadi saya harap bolehlah tolerate kan, kita kena ada sifat tolerate dengan keadaan sekitar rumah pertamanya, sebab rumah memang akan sedikit berkecah. Maklumlah, kita nak buat semua kita tak boleh. Kita minta dengan suami okey, kita minta dengan suami supaya tolong tolerate juga dengan kita, bekerjasama dengan kita. Kita bagi tahu dekat anak-anak kan, kita pun bakal berpantang, ibu bakal berpantang. Jadi boleh minta kerjasama daripada korang. Sangat-sangat penting teamwork korang pada masa ni, kerana ini adalah tempoh yang sukar untuk berpantang sendiri. Korang kena build satu team yang sangat bagus dekat rumah, sebab korang akan jadi ketua yang tak boleh buat apa-apa. Korang hanya boleh bersuara saja, abang tolong buat ni, abang tolong buat ni. Korang kena pandai jadi supervisor lah, macam tu kan, dalam cerita cakap supervisor, supervisor lah kan. Tolong sapu ni, tolong mop ni, tolong angkat ni, tolong angkat tu. Okey, jadi kena tahu batas limitation kita, apa badan kita boleh dan apa badan kita tak boleh. Jangan melampaui limit badan. Sebabnya kalau kita melampaui limit badan, seandainya kita berlaku tumpah darah, ianya akan mendatangkan kesukaran. Siapa nak tengok baby awak? Awak dengan suami sahaja, mak dekat kampung, adik-beradik kat tempat lain, kena tumpah darah, nak kena masuk ward, nak kena apa, baby akan jadi susah. Kan akan jadi susah untuk kita, akan jadi susah untuk baby baru lahir kita, akan jadi susah untuk anak-anak kita yang ada kat rumah dengan suami kita, akan jadi susah juga untuk suami kita menguruskan. Jadi sangat-sangat penting untuk jaga diri sebaik mungkin dalam tempoh masa berpantang, dalam tempoh perkawalan pergerakan ni. Jadi itu yang Kak Ija nak kongsikan dengan korang hari ni. Kak Ija harap ianya memberi manfaat. Kak Ija harap korang dapat menjalankan rutin tu dengan baik. Mungkin seminggu 2 minggu tu kita akan rasa kekok, sebab kita baru nak fine tune kan, waktu bila baby tidur kan, bila baby tidur baru kita boleh buat benda lain kan. Nak tengok jadual waktu tu, nak betulkan jadual waktu tu, mungkin seminggu macam itulah kita akan biasa dengan keadaan macam tu. Okey, sekian dulu daripada Kak Ija. Untuk dapatkan tips-tips lagi daripada Kak Ija, dekat mana? Dekat YouTube channel Kak Ija, keepdara.com. Dan kalau nak dapatkan herba berpantang, untuk yang bersalin bulan 4 ni, Kak Ija minta maaf sebab kita dah tutup order untuk bersalin bulan 4 sebab herba berkurangan kan. Kita nak ambil herba pun susah. Tak boleh nak masuk hutan sangat. Kita ada dalam 100 set sahaja lagi tinggal. Jadi Kak Ija sangat-sangat berharap ataupun minta tolong kalau siapa-siapa yang nak herba berpantang, order awal. Kan order awal. Tempahlah awal kerana kita kena siapkan herba, dan dalam perintah kawalan pergerakan ni agak limited kita punya pergerakan lah. Nak pergi ambil herba jauh, nak dapatkan botol susah, kita ni herba buatan sendiri kan. Nak dapatkan botol susah ni. Kak Ija pun botol pun dah habis. Botol pun dah boleh habis kan, sebab dalam tempoh kawalan bila dapat notifikasi tu kita tak sempat nak siap banyak benda. Okey, jadi harap-harap korang dapat siapkan barang-barang korang dengan baik. Kan, sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah, sama-sama kan. Kak Ija pun sayang korang semua. Kak Ija doakan semoga semuanya dalam keadaan selamat, semuanya dilindungi Allah daripada COVID-19 ini. Semoga anak-anak yang bakal lahir sihat, anak-anak yang bakal lahir pun terlindung kan. Korang dipermudahkan urusan lah ya Allah. Permudahkanlah urusan adik-adik yang nak berpantang sendiri ni. Okey. Sekian dulu daripada Kak Ija. Jangan lupa like page Kak Ija dan follow Kak Ija untuk tips-tips yang lain insyaAllah. Sekejap lagi Kak Ija nak tunjuk macam mana cara pakai rempah barut dan bengkung. Tunggu sekejap lagi Kak Ija live lagi. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.